Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda memilih TV1 pada saat dan ketika ini. Anda sedang mengikuti Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung dari studio utama Yusof Jakim, Kompleks Islam Putrajaya. Pada hari ini 5 Ogos 2021 bersamaan dengan malam ini sudah 27 Zulhijjah. Tidak berapa hari lagi, 4 hari lagi kita akan bertemu dengan tahun 1443 Hijri. Jadi forum pada malam ini khas sempena Ma'al Hijrah 1443 Hijri. Malam ini saya tidak keserangan bersama dengan rakan setugas saya, Ustaz Hariri. Apa khabar malam ni? Alhamdulillah sihat. Ustaz Zakaria apa khabar? Alhamdulillah, walaupun keadaan dilaporkan kes hari ini 20,000 lebih Ustaz Hariri ya. Itu sangat membimbangkan kita semua. Tetapi harapan kita, doa kita teruskan, mudah-mudahan ujian ini akan cepat kita landaikan dan kita akan kembali kepada kehidupan yang normal insya-Allah. Ya, malam ini Forum Perdana Ehwal Islam akan mengupas tajuk sempena dengan Ma'al Hijrah bermulanya di sini bersama dengan dua orang panelis jemputan kita pada malam ini yang berbahagia Ustaz Roslan bin Muhammad, mantan pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, dan juga yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, pensyarah kanan UTM Kuala Lumpur. Namun sebelum kita mengikuti pentas Forum Perdana Ehwal Islam Ustaz Hariri, kita ada acara yang menarik juga pada malam ini bersama dengan selebriti tanah air negara kita. Kita akan membuka Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dengan alunan zikir dan juga salawat. Dan mudah-mudahan selawat dan zikir kita ini akan membangkitkan ataupun memberkati majlis kita pada malam ini. Kita akan bersama dengan dua selebriti nasyid tanah air yang tidak asing lagi. Di sebelah kanan kita ini yang berbaju oranye ini semua orang kenal, iaitu Haji Munif bin Haji Ahmad, vokalis kumpulan Hijaz, dan di sebelah kirinya adalah Haji Muhammad Azamin bin Harun, merupakan vokalis kumpulan Intim. Namun turut bersama dalam sidang maya iaitu barisan munsyid yang dipimpin oleh saudara Muhammad Razim, Presiden Munsyid, bersama dengan artis-artis nasyid. Saya tengok ada Intim, ada siapa lagi? Faiz, kemudian ada Heliza dan Hazwani Helmi, kemudian ada Lah Ahmad, bagi peminat rock tanah air, Nizam Laksmana, dan juga Abang Azan daripada Rafiz juga bersama dengan kita. Dan kita nak ajak seluruh peminat Forum Perdana Ehwal Islam dan juga penonton setia TV1 untuk kita berhimpun satu keluarga bagi kita mengalunkan zikir dan juga selawat, Ustaz. Ya, untuk tidak melengahkan masa lagi, kita bersama dengan Munif dan juga Hazamin. Silakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير 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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه
وسلم. Alhamdulillah, demikian tadi muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah sama-sama mengalunkan zikir munajat yang dipimpin oleh saudara Munif daripada kumpulan Hijaz dan juga saudara Hazamin daripada kumpulan Intim, yang turut disertai oleh rakan-rakan selebriti tanah air kita. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang turut sama-sama bersama dengan kami dalam slot Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Mudah-mudahan zikir yang ma'thur yang sama-sama kita alunkan sebentar tadi menjadi salah satu sebahagian daripada doa dan juga asbab untuk Allah Subhanahu wa taala melindungkan diri kita daripada musibah segala wabak penyakit yang berbahaya, khususnya COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan dunia pada saat dan ketika ini. Dan marilah sama-sama kita menjadikan amalan zikir ini dalam setiap kehidupan kita, tidak kira masa, waktu dan ketika di mana sahaja. Dan kerana itulah merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyakkan zikir, kerana zikir adalah sebagai amalan bagi orang-orang yang beriman. Baiklah saudara, kita akan berhenti rehat, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali untuk mengikuti perbincangan Forum Perdana Ehwal Islam bersama dengan Ustaz Roslan Muhammad dan juga Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa. Berehat seketika. Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung pada malam ini. Kita telah menonton segmen bingkisan menjadi suluhan kepada topik perbincangan kita pada malam ini, berkisar tentang hijrah, bermulanya di sini bermulanya. Jadi bagi anda yang sedang menonton kami, anda bukan sekadar boleh menonton melalui TV1, anda juga boleh menonton melalui Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Anda boleh turunkan komentar anda di ruangan komen. Nanti saya akan bacakan komen-komen anda nanti, perkongsian tentang makna hijrah bagi diri anda. Anda juga boleh menonton melalui live streaming RTM Klik. Di mana saja anda boleh menonton. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat seisi keluarga. Nampak macam Pak Long, Mak Long dah tak sabar untuk menonton Forum Perdana Ehwal Islam. Ustaz Haji Zakaria, apa tunggu lagi? Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Hariri. Mulanya di sini, itu tajuk Forum Perdana Ehwal Islam kita pada malam ini yang dianjurkan oleh JAKIM dengan kerjasama RTM dan ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Bersama dengan dua panelis kita malam ini, saya perkenalkan yang lebih hampir dengan saya, Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, pensyarah kanan UTM Kuala Lumpur. Terima kasih Datuk bersama dengan kami malam ini. Sama-sama Ustaz. Sihat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Panelis kita yang kedua, Ustaz Roslan bin Muhammad, mantan pensyarah Akademi Pekerjaan Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. 20,000 kes lebih hari ini Ustaz. Macam mana perasaan Ustaz ya? Mendebarkan, menakutkan, membimbangkan. Jadi kita sama-sama jaga SOP lah Ustaz. Amin, amin. Amin, insya-Allah. Tajuk kita malam ni Ustaz iaitu mulanya di sini. Kita nak bincang sempena dengan Ma'al Hijrah. 3-4 hari saja lagi kita nak sambut Ma'al Hijrah 1443 Hijri ini. Cuma persoalannya Ustaz, apa relevannya kita setiap tahun kita bercerita tentang sejarah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ada yang berpandangan sejarah itu biarlah dia menjadi sejarah. Yang perlu kita bincangkan, yang perlu kita fikirkan adalah sekarang dan masa akan datang. Jadi persoalannya, kenapa kita perlu bincang sejarah ni Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Yang berbahagia Ustaz Zak ataupun Zakaria Haji Osman, rekan bicara pada malam ini Datuk Dr. Nur Hafizah Haji Musa, Ustaz Hariri yang jauh di belah sana, tuan-tuan puan-puan rakan penonton semua. Siapa lagi manusia yang paling mulia yang kita kena kemukakan dalam sejarah kehidupan kita, yang kita kena pegang sejarahnya, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi hidup bersama dengan kita. Sejarahnya, sirahnya, perjuangannya, ilmunya semua hidup. Nabi tak tinggal kita, Ustaz Zak. Sebab itulah dalam hubungan dengan hijrah ini, apa signifikan kita sebut? Apa signifikannya? Kerana yang pertama sekali, Nabi bukan tonggak penting kepada kita. Ya. Perjuangan Nabi 13 tahun di Madinah, di Mekah, tuan-tuan. 13 tahun di Mekah untuk menegakkan akidah. Negakkan keimanan, menyebarkan dakwah. Hasilnya sekarang kita nikmati dakwah Nabi SAW. Itu sejarah yang jangan kita padamkan. Yang keduanya, Nabi kita SAW membawa satu peradaban yang baru dalam kerangka meruntuhkan jahiliah, membina keimanan atas dasar jahiliah yang ada. Itu merupakan signifikan kepada kita. Ya. Tuan-tuan puan-puan kena ingat bahawa hijrah ada makna yang tersirat. Sebab apa? Hijrah bermakna kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu hidup zaman jahiliah, penuh kejahatan, kemaksiatan. Nabi bawa kepada satu ada baru kepada kita. Pertuhankan Allah, tauhidkan Allah Azza wa Jalla dan bermoral ke moral agama. Jadi kata para ulama menunjukkan kepada kita bahawa sejarah Nabi tak akan mati, kita kena angkat, sanjung dan sampai kiamat. Justru kita raih saban tahun ada mata sirat. Dalam kerangka dunia Malaysia kita, kita harap di sebab hijrah itu kita membangun sebuah peradaban baru, Ustaz Zakaria. Ya. Negara terbangun, rakyat terbangun dalam kerangka agama. Tak akan hijrah Nabi, tuan-tuan, kita kehilangan segala-galanya. Saya metik kata-kata daripada seorang tokoh besar, iaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali kata apa? Dia kata, hijrah Nabi Muhammad ini, hijrah ke arah membina sesuatu yang baru dengan tiga maksud. Yang pertama, hijrah membina nilai kemanusiaan. Dulu manusia jahat, dengan datang Islam, Nabi hijrah ke manusia, kejahatan kepada keimanan. Itu satu. Yang kedua, hijrah kenegaraan. Negara Mekah tidak subur dengan dakwah dan agama. Datang ke Madinah, bina negara Madinah. Madinah akhirnya satu negara yang terbangun dengan peradaban tamadun seumpamanya. Yang ketiga, perpaduan umat. Menghasilkan suatu masyarakat yang berpadu, tidak berpecah, tidak berbalah, bertengkar. Hidup dalam kesatuan yang Nabi sebut sebagai kullukum min Adam wa Adamu min turab la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Kamu daripada Adam. Ada bertanah. Yang satukan kamu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kesan hijrah menyebabkan umat Islam hidup dalam keamanan bersama dengan masyarakat bukan Islam. Ini yang kita sambut sebenarnya demi kebaikan bersama. Wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz Roslan. Saya nak terus perbincangan kita dengan Datuk Dr. Nur Hafizah. Kalau berdasarkan kepada apa yang dijelaskan oleh panel kita yang pertama, Ustaz Roslan tadi, bahawa hijrah ini dia menekankan sekurang-kurangnya 3 perkara: nilai kemanusiaan, nilai kenegaraan dan juga nilai perpaduan. Kita yakin semua ini tidak akan mampu dicapai sekiranya tidak ada inti keimanan dan ketakwaan, iaitu niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya kepada Datuk lah, semangat hijrah yang kita sambut pada tahun ini, pihak kerajaan telah menetapkan manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Apa sebenarnya yang kita nak capai dengan manhaj Rabbani, ya, ummah berkualiti ini? Silakan Datuk. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Zakaria Osman, yang dihormati Tuan Guru Ana, Tuan Guru saya Ustaz Roslan Muhammad, Ustaz Hariri dan seluruh para penonton Forum Hal Ehwal Islam yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan tajuk mulanya di sini ya Ustaz, saya nak membawa kepada sebuah perbincangan yang mungkin sederhana sahaja. Ya, tetapi saya berharap seluruh yang sedang mendengarnya ia dapat benar-benar menjiwai bahawa keperluan kita kepada perubahan adalah sangat mendesak. Ya, bukan saja perubahan kepada diri kita masing-masing, tapi juga perubahan, yakni hijrah seperti mana yang Ustaz Roslan sebut tadi,
iaitu hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Ini saya pinjam Ustaz Zakaria, ya, kata-kata daripada Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Di mana beliau menyebut hijrah ini pada dua bahagian. Yang pertama adalah hijrah tubuh badan daripada sebuah negeri atau sebuah tempat ke sebuah tempat yang lain. Dan itu bukanlah konteks hijrah yang kita bincangkan sekarang, ya. Dan yang kedua adalah hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasul, iaitu hijrah yang mengandungi daripada dan kepada. Ya, daripada dan kepada, iaitu hijrah dengan hatinya daripada cinta selain Allah kepada cinta kepada Allah, daripada penghambaan selain Allah kepada ubudiyah kepada Allah. Inilah sebenarnya manhaj Rabbani, iaitu satu sistem hidup dasar yang mesti kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kepada sumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak membawakan surah Al-Hasyr ayat 9 Ustaz Zakaria, ya, untuk jadi panduan kepada perbincangan kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Saya bacakan maksudnya. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang yang berhijrah lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Saya nak keluarkan daripada ayat ni Ustaz, ya, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, ini adalah ummah berkualiti. Yang disebutkan dalam ayat ini, yang pertama, subhanallah, Dr. Saleh Al-Khalidi ketika mana menghuraikan ayat ni, saya memang terpegun Ustaz. Sebab dia kata, dalam ayat ni menyebut tentang tabawwa'ud dar, maknanya tapak rumah. Tapi subhanallah, orang-orang Ansar menyambut Nabi SAW dan orang Muhajirin bukan saja dengan kualiti tapak rumah, tapi tapak keimanan. Tabawwa'ud dar wal iman. Maknanya tapak iman tu siap dah, sebab kita tahu sebelum peristiwa hijrah telah ada dah, ya, delegasi dakwah yang datang ke Madinah hingga menyebabkan ramai yang masuk Islam. Jadi masya-Allah, subhanallah, ummah berkualiti adalah ummah yang sudah menyediakan, ya, tapak iman dalam jiwa mereka. Ya, dan yang kedua, tuan-puan sekalian, adanya kemuliaan hati dan pekerti. Sebab itu kita lihat orang-orang Ansar, kualiti yang mereka ada adalah nikmat hidup pada menyumbang. Ya, mereka bukan fikir kepentingan sendiri Ustaz. Sebab itu, ya, kita faham macam mana cerita dalam hijrah ni, mereka terus memberi, ya, terus maknanya menyantuni sahabat-sahabat Muhajirin yang datang. Dan yang ketiga, ketinggian pengorbanan mereka dalam melahirkan ummah yang berkualiti. Mereka sang korban harta, korban kepentingan diri, korban perasaan dan sebagainya. Dan yang keempat adalah, ya, terhindarnya mereka ini, golongan ummah berkualiti, daripada penyakit hati. Jadi dengan manhaj Rabbani, ya, bagi ummah berkualiti tadi, itulah yang saya boleh sunting daripada suratul Hasyr ayat 9, ya, beberapa ciri tentang ummah berkualiti yang pastinya merujuk kepada manhaj Rabbani. Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih Datuk. Apabila Datuk menceritakan tentang bagaimana maksud manhaj Rabbani itu, saya cuba menyerap apa maksud yang disampaikan, dan kalau boleh saya simpulkan sebagai hidup bertuhan, ya. Hidup bertuhan maksudnya apa sahaja pekerjaan kita Ustaz, ya. Apa sahaja aktiviti yang kita buat, kita jadikan Tuhan itu bersama dengan kita. Itu maksud manhaj Rabbani. Maka bagaimana nak boleh menghasilkan ummah yang berkualiti seperti kaum Ansar dan juga para sahabat, yang mereka ini menjadikan Allah dan Rasul segala-galanya. Betul. So mereka tidak takut kepada ancaman musuh, tidak takut miskin, tidak kedekut, tidak lokek, tidak cintakan kepada dunia, sebab mereka yakin
Rabbani, itu Tuhanlah yang akan menjanjikan segala-galanya. Baik, kita akan bersama Ustaz Hariri. Mungkin rakan-rakan Facebook kita mungkin sudah ramai yang memberi pandangan. Kita nak tahu juga apa sebenarnya pandangan masyarakat ataupun netizen-netizen di luar sana tentang tajuk mulanya di sini yang kita bincangkan pada malam ini. Apa yang anda mahukan barisan panelis kita kupas dengan tajuk Sempena Ma'al Hijrah pada kali ini? Silakan Ustaz Hariri. Masya Allah, mantap Ustaz Zakaria. Permulaan yang sangat hebat. Panelis kita dengan menghuraikan tentang hijrah dan juga kaitannya dengan tema bagi sambutan Ma'al Hijrah pada kali ini. Masya Allah, rancak di ruangan komen kita juga yang mana mereka sedang menonton dan memberi komentar kepada forum kita. Antaranya daripada Ibrahim Mak Zain, dia kata refleksi hidayah bagaikan cahaya atas cahaya yang saling terang menerang. Dan begitu juga Ash Farisha mengatakan faktanya sakit akan mengubah seseorang, maka ia adalah menjadi satu ubat ataupun pengajaran hikmah bagi kita semua. Tapi bila kita sebut tentang Ma'al Hijrah, Ustaz Zakaria dan para penonton yang saya kasih kesian, di Malaysia ini kita menyambutnya sebagai salah satu hari kebesaran Islam dalam negara kita. Kalau boleh kita ungkapkan ataupun kita lihat, ia mula disambut pada tahun 1987, iaitu 1 Muharram 1403 Hijri ataupun bersamaan 28 Ogos 1987 dijadikan sambutan besar-besaran perarakan Ma'al Hijrah kali pertama di Malaysia. Dan sejak daripada itu sampailah sekarang, setiap tahun akan diadakan sambutan Ma'al Hijrah. Dan sebelum pandemik ini, Masya Allah, meriah bukan sekadar di peringkat persekutuan, negeri, daerah, bahkan sekolah, kampung pun ada perarakan. Ustaz Zakaria pernah sertai perarakan Ma'al Hijrah? Terasa rindu sekali ya Ustaz Hariri bila melihat kepada visual perarakan seperti ini. Betul-betul. Akan ada sepanduk, akan ada selawat dan juga mereka ni semangat untuk mencontohi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga perarakan sahaja, kita juga ada penerima tokoh Ma'al Hijrah yang diberikan setiap tahun sebagai menghargai usaha yang dibuat oleh para alim ulama, pemimpin kita yang mana mereka ini menabur bakti khususnya dalam pembangunan Islam di Malaysia. Penerima pertama iaitu Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, seorang ulama yang sangat terkenal dalam negara kita yang telah menyumbang banyak dalam pembangunan ilmu dan juga dakwah. Dan sejak daripada itu ramai tokoh-tokoh yang telah diberi anugerah Ma'al Hijrah. Antaranya adalah Profesor Engku Aziz, Tan Sri Ahmad Ibrahim, kemudian yang berbahagia Datuk Dr. Ismail Ibrahim, Tan Sri Ahmad Sarji, almarhum Tan Sri Hasan Azhari, dan yang terakhir pada tahun lalu iaitu Tan Sri Datuk Sri Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Dan inilah yang ada di Malaysia yang boleh menjadi manifestasi tentang pembangunan Islam di Malaysia. Nak tahu apakah perbincangan seterusnya? Jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula selepas ini. Oh, Masya Allah. Saya tak sabar-sabar nak bagi, sebenarnya nak kena bagi tahu Ustaz Zaid dahulu. Ya, okey. Kita akan teruskan perbincangan Ustaz Hariri. Baik. Kalau melihat kepada penerima-penerima tokoh Ma'al Hijrah yang sebelum ini, memang sangat memberi inspirasi. Betul. Memberi inspirasi kepada kita Ustaz ya. Bagaimana itulah yang disebutkan oleh panel tadi, sebenarnya hijrah ini perlu diingati setiap tahun kerana inspirasi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tokoh-tokoh hijrah pada ketika itu, sebenarnya dia mampu menyuntik semangat kita bagaimana hijrah itulah merupakan satu pengorbanan yang begitu besar. Betul. Bercakap tentang pengorbanan ini, saya nak tanya Ustaz Roslan ya, bila kita bercakap tentang hijrah, dia tidak lari daripada semangat pengorbanan itu. Sebab itu ada lagu nasyid, hijrah itu pengorbanan. Datuk tolong sambung tu. Itu lagu nasyid yang saya nyanyikan Ustaz. Masa Darjah 5. Darjah 5 ya? Ya, masuk pertandingan sampai peringkat kebangsaan Ma'al Hijrah. Masya Allah. Alhamdulillah. Menang tak kalau suruh nyanyi ni hujan nanti Malaysia. Saya nak tanya Ustaz Roslan, adakah
pengorbanan itu merupakan satu prasyarat untuk kita mencapai kejayaan dalam kehidupan kita ni? Pertama sekali Ustaz Zack ya. Kalau kita imbau balik tentang sejarah hijrah Nabi SAW, pengorbanan, tenaga, waktu, masa, harta benda, perasaan, semua ada. Bayangkan Nabi nak hijrah ke Madinah, sahabat bersama baginda. Apa tidaknya? Ya. Dalam keadaan tertekan begitu rupa, kena hijrah, Allah perintahkan. Kita tengok tuan-tuan, sekurang-kurang saya nampak ada 5 pengorbanan mereka lakukan. 10 minit. Pertama, pengorbanan perasaan. Perasaan. Nak tinggalkan bumi Mekah. Mereka lahir di Mekah, besar di Mekah. Tiba-tiba hijrah satu kawasan yang mereka tak pergi. Gila. Nabi SAW terutamanya. Ini di sudut perasaan. Tetapi, kerana Allah perintah demi untuk membangunkan agama kepada kebaikan, Nabi pergi. Yang kedua ialah pengorbanan masa waktu. Nabi punya perjalanan Ustaz Zaid bukan satu hari. Daripada 1 Rabiul Awal sampai 8 Rabiul Awal dalam pada suatu padang pasir kering kontang. Jarak yang jauh, tapi Nabi tegas untuk ke Madinah. Pengorbanan daripada sudut yang namanya masa dan waktu. Ya. Kita sekarang ke Mekah Ustaz Zaid, daripada Mekah Madinah sekadar 4-5 jam sampai. Betul. Ya. Bayangkan dalam 8 hari 8 malam. Merentas situasi perjalanan begitu rupa. Pengorbanan daripada harta benda. Ya. Bukan boleh bawa harta benda semuanya sekali. Terhad. Sampai kata di antara tokoh besar dalam bidang sejarah, Syekh Abu Umar Al-Kufri kata apa? Kata Syekh Abu Umar Al-Kufri, dia kata bayangkan Nabi Rasulullah terpaksa tinggalkan kota Mekah dengan harta benda mereka. Ya. Dengan sebatang kara. Tetapi tadi Ustaz sebut tadi kan, Allah bersama mereka. Ma'iyatullah. Mereka bersama Allah Azza wa Jalla. Mereka yakin Allah tak akan melainkan Allah akan beri mereka jaya kemenangan. Itu terbukti. Pengorbanan sebenarnya adalah pengorbanan tenaga. Tenaga tuan-tuan. Sebab ini merupakan pengorbanan bukan kecil maknanya. Dalam Quran Allah sebut kepada kita, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang harta benda dengan tenaga, Allah akan ganti balik. Tengok, Nabi walaupun dengan tenaga begitu sekali, sampai di Madinah, Nabi dapat kemuliaan. Madinah dibuka dengan kemenangan. Dan Mekah akhirnya ditinggal dalam keadaan begitu apa? Ya. Sejarah panjang. Nabi SAW, pengorbanan keimanan. Demi untuk menegakkan agama. Mekah pada masa tuan-tuan, tanah tidak semua untuk dakwah. Mekah kawasan tak semua untuk iman dan agama. Orang Mekah dalam kejahilan, kejahatan. Maka untuk menegakkan iman, Nabi berhijrah ke Madinah. Kesimpulannya ialah memang pengorbanan prasyarat utama. Dan kita nak sambung dengan konteks kita sekarang ini, tuan-tuan puan pastilah kita nak hapuskan kena ada pengorbanan. Masa, tenaga, waktu demi kerana kejayaan menanti kita. Wallahu a'lam. Okey, kita terima bahawa nak mencapai suatu kejayaan itu segala-galanya perlu pengorbanan. Macam Datuk nak bagi motivasi pada pelajar-pelajar, murid nak mencapai kejayaan dalam pelajaran mesti ada pengorbanan, pelbagai pengorbanan. Saya nak tanya Datuk, dalam konteks negara kita menghadapi ujian pandemik COVID-19 ini, apa pengorbanan yang perlu kita lakukan untuk berjaya? Masya Allah Ustaz ya, ini adalah keadaan yang sama-sama kita lalui. Tadi pun kita mendengar ya, kes pun semakin meningkat berbanding dengan yang sebelumnya. Tapi mari kita mengambil semangat hijrah ya tuan-puan sekalian. Pertama sekali yang boleh saya katakan di sini adalah pengorbanan dari sudut meninggalkan ataupun mengurangkan keselesaan dalam kehidupan. Ya, itu adalah satu perkara yang kita kena akur. Dulu kita selesa ya, Ustaz Roslan boleh balik kampung, bebas ke sana kemari dan sebagainya. Tapi ini satu pengorbanan yang saya harap seluruh kita dapat melaluinya dengan rasa redha. Sebab pasti di sana ada keberhasilan, kejayaan yang akan menanti. Kita ambil contoh tuan-puan sekalian. Rasulullah SAW sangat sayangkan tanah air Mekah ni. Sangat sayang. Sehingga Nabi SAW mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah azza wa jalla walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, wahai Mekah, sesungguhnya kamu adalah tanah air yang paling aku cintai dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Kalaulah kerana tidak aku dipaksa untuk keluar, aku tak akan keluar.
Maknanya tuan-puan sekalian boleh bayang, kita masih lagi dalam rumah kita. Tapi semangat hijrah Nabi SAW tinggal segala, Ustaz. Ya. Tinggal rumah, tinggal tanah air, tinggal kaum keluarga, harta benda dan sebagainya. Dan Ustazah nak mencadangkan kepada sahabat-sahabat kita semua, insya-Allah, marilah kita beramal dengan doa yang disebut dalam surah Al-Isra, Ustaz. Doa ini ada kaitannya dengan hijrah Nabi SAW, iaitu doa yang berbunyi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Supaya kita boleh redha dengan semua keadaan yang berlaku, iaitu ya Allah, masukkanlah aku kepada masuk yang benar, keluarkanlah aku pada perkara keluar yang benar, dan jadikanlah kepadaku daripada sisimu pertolongan yang sangat hebat dan maha berkuasa. Jadi sebab itu Nabi SAW lepas keluar daripada Mekah pergi ke Madinah, akhirnya kembali ke Mekah tapi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, dari sudut pengorbanan kita untuk akur kepada arahan-arahan yang bertujuan untuk mengekang dan memutuskan pandemik COVID-19 ini. Kalau nak jaga anak 5 orang pun payah, Ustaz. Ya, betul. Ini ramai, berjuta. Kadang-kadang macam-macam cara berfikir. Macam-macam. Jadi kita peganglah kepada permuafakatan untuk kita berkorban seketika. Akurlah kepada arahan-arahan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk cuba mengekang dan memutuskan pandemik. Ya, Ustaz. SOP. Kan? Di samping kita tak pernah nafi seperti mana semangat hijrah sentiasa bergantung dengan Allah, itulah semangat kita dalam menghadapi pandemik COVID-19, Ustaz. Ya. Sentiasa bergantung dan berdoa dengan Allah Azza wa Jalla. Sentiasa bergantung dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dalam konteks manhaj Rabbani, iaitulah apa sahaja keadaan yang berlaku kepada diri kita, kita bergantung harap, bertawakal setelah kita berusaha dengan segala usaha, keupayaan, kudrat yang kita ada. Akhirnya kita bergantung harap, kita menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah prinsipnya untuk kita mencapai suatu matlamat, kejayaan, nak keluar daripada segala masalah, termasuklah masalah yang sedang kita hadapi pada ketika ini, pengorbanan perlu kita lakukan. Kita akan berhenti rehat. Kembali kepada Ustaz Hariri sekali lagi. Silakan, Ustaz. Baik, saya tadi terkejut ni Ustaz Zakaria nak hantar siapa sebenarnya ni. Baik, itu kerancakan perbincangan forum kita pada malam ini. Macam kena sangat situasi kita yang hadapi sekarang dan bicara kita tentang semangat hijrah sebagaimana Ustaz Roslan dan juga Datuk Dr. Nur Hafizah kongsikan tadi. Baik penonton, terkejut saya. Ingat macam mana Ustaz Zakaria boleh daripada sini? Rupanya skrin saya. Itu kecanggihan kita. Baik. Bagi yang menonton juga, terima kasih kepada buah syukur. Semoga Allah angkat kembali coronavirus dan kembali pulih seperti sedia kala. Amin. Itu satu doa daripada teman kita. Khusairi juga, hijrah itu tidak mudah kerana hadiahnya adalah syurga. Masya Allah. Dan begitulah komen-komen yang telah masuk. Cik Yo mengatakan 1 Muharram tahun ini kita diuji dengan sibuk dengan COVID, tetapi banyak hikmah yang tersembunyi. Anda boleh terus komen di Facebook kami. Mudah-mudahan perkongsian anda juga tambahan ilmu kepada penonton kita yang menonton. Baik, kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Forum Perdana Ehwal Islam. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus setia kekal bersama dengan kami di TV1 mengikuti siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam khas Ma'al Hijrah pada malam ini dengan tajuk Mulanya di Sini di studio utama Yusof Jakim, Kompleks Islam Putrajaya. Forum yang dianjurkan oleh Jakim dengan kerjasama RTM, ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad bersama panel undangan kita pada malam ini yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa dan juga Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Kita teruskan perbincangan mulanya di sini berkenaan dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Datuk Ustaz kita dah bercakap tentang pengorbanan. Ada rakan-rakan yang bertanya, setakat mana Ustaz kita nak perlu berkorban ni?
dah banyak dah hampir 2 tahun dah berkorban ni sejak pandemik Covid ni. Kan pengorbanan ya kita tahu pengorbanan, tapi setakat mana nak korban ni dah kerja pun tak ada, sumber pendapatan pun dah kurang, yang buat bisnes, yang berniaga dah lama tutup, tak boleh sewa, nak kena bayar. Dan yang paling sedih Ustaz, sampai yang sanggup mengambil nyawa sendiri. Nauzubillah min zalik. Jadi dalam Islam Ustaz, apabila kita diuji, ditimpa musibah, sampai bila kita harus bersabar Ustaz? Allahu Akbar. Soalan yang begitu mencengkam perasaan saya lah. Sebab saya sendiri pun diuji juga. Ya. Tak boleh ke mana-mana, balik kampung tak boleh. Ziarah mak tak boleh. Baik. Tak boleh. Tuan-tuan puan-puan semua, kita adalah manusia bertitle manusia. Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Saya pegang kata Ustaz tadi. Kita bertuhankan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hukum beragama kita, kesabaran adalah merupakan mahligai kebahagiaan kita. Ya. Sabar, kata Nabi, as-sabru dhiya'ul mu'min. Sabar adalah cahaya bagi orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan, kita nak kata takat mana sabar kita? Dalam agama, sabar ini hak Allah, hak kita bersama. Ya. Maksudnya ialah tunaikan hak Allah Maha Kaya. Bila kita bersabar dalam kerangka ilmu agama, Allah tahu. Dan sampai masa Allah beri kemenangan kepada kita. Setahun, 2 tahun kita tak tahu. Tetapi pentingnya pertahankan. Balik kepada isu sabar tadi. Saya cuba mengambil satu pendekatan yang seperti daripada kata-kata seorang tokoh besar ulama kita, iaitu Yusuf Al-Qardawi. Iaitu kitab Ustazah tentang sabar dalam Al-Quran. Dia kata apa? Pertama sekali, sabar mesti bersama ilmu. Sabar tuan-tuan, kalau tak ada ilmu, payah. Merapulah. Tapi kalau disabar ilmu, dia tahu. Ya. Yang kedua, sabar dengan iman. Sabar dengan iman. Mana iman dijelmakan, sabar akan memuncak datang. Ya. Yang ketiga, sabar dengan amal salah. Kita sabar, tapi kita buat kerja. Contohnya, takkanlah kita dalam keadaan tak boleh makan, tapi tak nak sembahyang. Makan cukup, takkan tak nak berzikir. Ya. Kita tunaikan sabar dengan keimanan. Ini 3 cabang. Ilmu, iman dan amal. Mana tuan-tuan, ini sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks hijrah Nabi SAW, itu yang Nabi buat sebenarnya. Nabi diuji di Mekah. 13 tahun dipandang hina, diperleki. Engkau gila, innaka la majnun, innaka sahir, kamu tukang sihir. Tapi apa Nabi lakukan? Nabi imannya tinggi. Ya. Sabar atas ujian. Nabi jaga dengan kehidupannya. Akhirnya, menang, siapa menang? Nabi menang ke ataupun orang kafir menang? Yang menang Nabi SAW. Kata Al-Qardawi dalam kitabnya, inilah sabar yang paling utama sekali. Dalam apa situasi sekalipun. Kenapa? Dalam Quran, tuan-tuan semak dalam surah Al-Baqarah 155, Allah kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah sebut di hujungnya, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah uji dengan kepayahan, dengan ketakutan, dengan penyakit, dengan kemiskinan harta sekalipun. Kata Allah, khabar gembira bagi orang yang bersabar. Cuma memanglah kita boleh sebutlah kadang-kadang Ustaz Zak tak? Ya. Tak apalah Ustaz bercakap sabar. Ustaz ada duit kot, nak makan minum. Kami dah putus makan dah 3 bulan, dah sebulan. Benar. Ada ketika saudara Allah uji. Satu hari Allah uji saya pula. Ya. Tapi kita dalam hidup ini, laluan kita tetap sama. Dan orang yang kata Allah, wabashir sabiri, sabar itu kebahagiaan, bermakna apa? Bermakna kita kena dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Pintunya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sendiri SAW, nilai kesabaran itulah memenangkan Nabi SAW. Daripada Nabi berhijrah, daripada Mekah Madinah selama 8 hari tadi, menang akhirnya di Madinah, menjadi manusia yang hebat di Madinah. Disanjung, dipuja, pemimpin Madinah dan negara Madinah pun dibentuk. Jadi makna sabar ni Ustaz, apa pun situasinya lah pakaian orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kena belajar dengan baik, dengan ilmu, dengan iman, dengan amal. Wallahu a'lam. Kita sebagai orang beriman, kita kena yakinlah bahawa kehidupan kita ini pasti akan diuji Ustaz ya. Pasti apa saja status kita, keadaan latar belakang ustaz ke orang biasa ke, kita tetap akan diuji. Dan nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu juga tidak terlepas daripada ujian. Betul. Hijrah juga Datuk ya adalah merupakan satu ujian seperti yang Ustaz Roslan sebutkan tadi. Bagaimana
manhaj Rabbani yang kita nak terapkan dalam tema sambutan Al-Hijrah kita ini, boleh kita jadikan sebagai asas untuk kita terus bertahan, bersabar untuk berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, Datuk? Baik. Kalau kita kaitkan dengan manhaj Rabbani, Ustaz, dan perkara ini mesti merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlalu banyak huraian dalam Al-Quran tentang kelebihan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Tengok bagaimana dalam peristiwa hijrah. Ya, ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa takut, merasa sedih, merasa bimbang. Apa yang Nabi SAW katakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kami. Sebagai seorang Muslim, tuan-puan sekalian, ujian yang berlaku kepada kita hari ini adalah merupakan ujian keimanan. Ya, nak melihat sejauh mana kita sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi qada dan qadar daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ambil contoh hijrah. Sebab hari ini kita bercakap pasal hijrah, ya Ustaz, ya? Ya. Kita ambil contoh hijrah. Bagaimana Nabi SAW sendiri, ya, ketika mana keluar daripada rumah nak pergi kepada, ya, kita kata nak pergi sampai kepada Bukit Thur, tuan-puan sekalian, Nabi SAW sepanjang 5 batu itu berjalan dalam keadaan jengket kaki. Ya, kenapa? Sebab Nabi tidak mahu tapak kaki Nabi dapat dikesan oleh orang-orang kafir musyrik yang pasti akan mencari Nabi. Sehingga bila sampai dekat lereng bukit tu, sahabat-sahabat sekalian, keadaan Nabi SAW memang sudah hampir tak terdaya dah. Sehingga untuk bawa naik sampai ke bukit itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kena papah Rasulullah SAW. Bagaimana pula dengan Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq? Abu Jahal bila tengok Nabi tidak ada, ya, di rumah Nabi SAW, langsung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bertemu dengan Asma bintu Abu Bakar. Tanya kepada Sayyidatuna Asma bintu Abu Bakar, mana Nabi SAW, mana Muhammad, ya, mana ayah kamu? Dijawab oleh Sayyidatuna Asma bintu Abu Bakar, saya tak tahu. Jawapan saya tak tahu tu, tuan-puan sekalian, menyebabkan Abu Jahal terpeleng muka Asma bintu Abu Bakar sehingga tercabut anting-anting daripada telinga. Ini adalah satu gambaran-gambaran kecil lagi tu, belum lagi pada perjalanan, ya, meninggalkan harta benda dan sebagainya. Demikian juga, ya, kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Bila Nabi datang tengah-tengah panas, datang rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengatakan, ya, aku telah mendapat keizinan untuk hijrah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung, tak ada bertanya banyak, tak ada nak runding ke, nak bawa bekal ke apa, tak ada. Langsung taat kepada perintah Allah dan Rasul. Dan semua ini adalah nilai kesabaran yang kita perlukan dalam menghadapi situasi dan keadaan kita sekarang. Ya, sebab itu Ustaz, ya, sebenarnya pada awal tadi sebenarnya yang saya nak sebut adalah tentang tajuk kita bermulanya di sini. Kita jangan bayangkan hijrah itu pada benda yang terlalu besar sedangkan kita meninggalkan perkara-perkara yang kecil. Ya, sebab itu mungkin kalau ada masa sekarang ataupun lepas ini, kan, ya, sebenarnya saya nak berkongsi bagaimana seorang anak muda yang telah sangat memberi inspirasi pada saya, Ustaz. Ya, anak muda. Dia cerita macam ni, dia kata semasa dia bersekolah dekat sekolah asrama penuh, dia bertemu dengan kawan-kawan lain yang hebat-hebat, yang cemerlang. Ya, mereka tu hafaz Quran ada, dan bila dilihat mereka tu lahir daripada keluarga, mak dia ustazah lah, ayah dia ustaz lah, mak ayah kaya lah, berjaya. Sedangkan bila dia lihat pada diri dia, dia lahir melalui kehidupan broken family. Ya, dan banyaklah yang dia rasa dia tak dapat nikmat macam kawan-kawan dia. Tapi sebab dia tak nak down, dia tak nak jatuh, kecewa dan putus harap, apa yang dia letakkan dalam hidup dia semenjak daripada dia tingkatan 1, Ustaz, dia letak apa dia? Aku tak bersaing dengan mereka. Tapi aku bersaing dengan diri aku sendiri. Apa dia? Aku nak membentuk sebuah perubahan supaya apa yang aku buat hari ini lebih baik daripada semalam. Apa yang aku akan buat esok, insya-Allah lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini boleh hafaz Quran, murajaah 5 ayat, esok dapat 10 ayat pun sudah menjadi satu kebanggaan kepada diriku. Dan apa yang berlaku, alhamdulillah, istiqamah dengan perkara yang sedikit tadi, tapi berterusan sampai 10 tahun, 15 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah, kita akan berhasil. Mulanya di sini, kena mulakan walaupun sedikit tapi berterusan.
Terima kasih. Itu yang penting adalah hijrah itu bermula daripada diri kita sendiri, ya, apa yang kita mahu dan sebagainya. Ustaz Roslan, saya bila kita bercakap tentang hijrah ini, kita tidak dapat lari daripada semangat setia kawan itu, Ustaz. Semangat setia kawan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq umpamanya. Semangat setia kawan yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Talib umpamanya. Jadi dalam kita berhadapan saat genting begini, Ustaz, susah itu, susah ini, begitu banyak ujian ini, apa perlunya semangat setia kawan dalam kehidupan ketika kita dalam keadaan genting seperti ini, Ustaz? Dia sebenarnya tema penting dalam hidup sampai bila-bila ialah cooperation, kata orang Jawa. Ta'awun. Ataupun dalam bahasa Arab, ta'awun, ya. Cooperation. Bekerjasama. Inilah tema Al-Quran. Daripada surah Al-Maidah yang kedua, Allah sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu. Jadi kata para ulama, kita tak boleh hidup sorangan. Kita boleh hidup secara individualistik. Ayat sebut tu, tercasyul. Ya? Kena berjamaah. Hidup seorang-seorang tak akan dapat kita layani sebuah kehidupan beragama. Dalam apa situasi? Kena berjamaah. Bila kita berjamaah, kita nampak akan ada unsur kemenangan. Nabi nak berhijrah. Nabi kumpulkan orang-orang di posisi mereka. Abu Bakar dengan tugasnya. Ali dengan tugasnya. Amir bin Nufar dengan tugasnya. Abdul Urakid dengan tugasnya. Asma dengan tugasnya. Abdul Bakar dengan tugas. Cuba tengok tuan-tuan. Nabi kumpul kekuatan masih sebuah kerja. Bagi saya, Ustaz Zaid, saya boleh kata macam ni lah. Bila masing-masing berperanan, insya-Allah ada kejayaan. Dalam rumah kediaman kita, ayah dengan peranannya, ibu peranannya, anak-anak peran mereka, jadi rumah tangga bahagia. Hari ini kadang-kadang kita peranan orang peranan kita ambil, campur maksudnya kita campur tangan tentang orang peranan. Ini masalah kita. Sedang kita kena jadi penyokong. Kita menyokong sama kita. Saya sokong Ustaz Zaid. Ustaz Zaid sokong Ustazah contohnya. Saya sokong Ustazah bersama. Kita akan bersatu. Tapi bila tak ada sokongan menyokong, bahkan balon membalon, maki memaki, masalahlah. Akhirnya berkecailah kehidupan kita. Ini kita paling takut. Sebab itulah warna hijrah Nabi itu penuh dengan kesatuan hati. Abu Bakar dan semuanya digabung bersama. Apa berlaku? Menang. Sampai kemudian selamat. Dan balik ke Mekah dengan kejayaan pula kemudiannya. Jadi tuan-tuan, bila hilang ta'awun cooperation, hilanglah segala-galanya. Usaha dalam sebuah negara, rumah kediaman pun, kita kena bersatu atas semangat kesetiaan, bukan atas sebab-sebab yang lain. Baik. Wallahu a'lam. Terima kasih. Semangat kebersamaan, ta'awun, tolong-menolong ini bukan sahaja di kalangan orang Islam, tetapi dalam peristiwa hijrah ini kita lihat bagaimana peranan Abdullah bin Uraiqid ketika itu belum Islam. Tetapi mendapat kepercayaan Abu Bakar dan Rasulullah untuk ta'awun, untuk membantu sebagai penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Masa tu dia belum ada Waze, belum ada GPS, Google Map apa semua. Jadi memerlukan seorang pakar untuk menunjuk jalan menuju ke Madinah itu. Jadi bagaimana pandangan Ustazah ya tentang sumbangan seorang yang dia belum Islam tetapi mendapat kepercayaan, di mana semangat manhaj Rabbani dalam konteks non-Muslim ini, peranan non-Muslim ini? Ya, kita meyakini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutuskan kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Jadi kita melihat dalam konteks ni Ustaz Zakaria, sahabat-sahabat sekalian, ia bagaimana Islam mengambil nilai profesionalisme yang ada pada seseorang. Bukan sahaja mengambil, bahkan menghargainya. Dan ia sangat jelas dan nyata pada kisah ataupun sumbangan Abdullah bin Uraiqid yang diupah oleh Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menunjukkan jalan dari perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Sebab beliau ni memang mahir, memang pakar, macam-macam jalan dia tahu. Sebab strateginya Nabi SAW tidak akan pergi, tidak akan hijrah daripada Mekah ke Madinah dengan jalan yang biasa. Jalan yang orang boleh jangka Nabi ke mana. Sebaliknya Abdullah bin Uraiqid ini, ia adalah orang yang pada awalnya menjaga, membawa 2 unta. Untuk Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Dan bila kedua-dua, iaitu Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur, maka Abdullah tolong ambil 2 unta tadi, bawa pergi sorok belakang. Pergi sorok tempat yang tersorok lah, ya, di belakang gunung, di belakang bukit. Supaya tidak dilihat oleh orang ramai, khususnya orang-orang kafir Quraisy yang sedang mencari. Dan kemudian bila pergi ke Madinah, ia telah membawa melewati jalur pesisir pantai menuju selatan ke arah Yaman. Maknanya kalau ada orang ternampak, orang berfikir menuju ke Yaman kot. Ya, ya. Tapi sebenarnya kemudian berbelok ke barat, ke arah pesisir. Kemudian terus ke utara, mendekati Laut Merah hinggalah sampai ke Quba. Jadi dalam konteks semasa, sahabat-sahabat sekalian, ya, kita harus menghargai peranan, sumbangan, ya, rakan-rakan kita walaupun mereka masih lagi belum bersama-sama dengan Islam. Ya, maknanya ilmu yang mereka ada, kemahiran, kepakaran yang mereka ada, itu kena digembleng bersama-sama. Sebab kita adalah sebuah negara Malaysia, ya, terutamanya negara kita Malaysia yang berbilang kaum, masyarakat majmuk. Dan kita ambil contoh, ya, tuan-puan sekalian, suasana sekarang, ya, macam Facebook dan sebagainya. Kita tahu itu bukan dihasilkan oleh orang-orang Muslim, ya. Betul. Tapi kita menggunakannya pada ruang yang kita dapat melihat bahawa masalahnya lebih besar daripada kemudaratannya. Ya, kena ada sambil nak menghasilkan orang-orang yang pakarlah dalam bidang tersebut. Dan di situlah, ya, kita boleh melihat falsafah di sebalik apa yang Nabi sebut, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Sebenarnya benda ilmu ni, kemahiran, benda-benda baik, al-hikmah ini adalah ibarat barang tercicir milik orang-orang mukmin. Jadi mana saja kamu dapatinya, tak kisahlah pada yang non-muslim dan sebagainya. Siapa saja. Ya, pada sesiapa saja, maka kita berhak untuk mempelajarinya, mengambil manfaat daripadanya, kerana semua itu adalah ibarat sesuatu yang kita punya tetapi tercicir lalu dapatkanlah kembali. Wallahu taala alam. Ya, sangat menarik apa yang dikupaskan oleh Datuk Dr. Nur Hafizah tentang bagaimana hidup kebersamaan. Sebentar tadi Ustaz Roslan telah menceritakan bagaimana semangat setia kawan, semangat kebersamaan, saling tolong menolong dalam keadaan-keadaan yang khususnya yang kita berhadapan dengan pandemik, berhadapan dengan keadaan yang sulit, yang sukar, dengan pelbagai keadaan ini. Maka yang penting adalah semangat kesetiaan, kebersamaan untuk kita sama-sama merealisasikan hasrat ataupun matlamat yang diamanahkan kepada kita bersama. Baik, nampaknya Ustaz Hariri ada sesuatu yang menarik untuk dikongsi bersama dengan penonton kita. Silakan Ustaz. Atas perbincangan tadi saya catat 2 perkara penting, 2 S. S pertama strategi, yang kedua setia kawan. Bila sebut setia kawan, jom kita tengok apa kawan-kawan kita komen di ruangan Facebook Forum Perdana Ehwal Islam ini. Masya Allah, sudah 224 komen. Terima kasih. Ada yang memberi Muhammad Fazli Haji Johan, hijrah mulai tahun ini, bermula hari ini Malaysia bebas daripada pandemik COVID-19. Amin. Mudah-mudahan ialah satu hijrah semangat yang baik. Dan begitu juga teman-teman kita, Umi Aki menyebut hari ini lebih baik pada semalam. Nur Helmi, tiada siapa yang terlepas dari ujian dan kesedihan dalam menempuh perjalanan hidup ini. Muhasabah, tekanan, masalah, duka cita adalah lumrah kehidupan. Baik. Apa yang saya nak kongsikan kepada anda setelah mendengar perbincangan daripada 2 panel tadi, bagaimana Ustaz Roslan dan juga yang bagi Datuk Dr. Nur Hafizah menceritakan tentang perjalanan daripada Mekah ke Madinah sebatas 435 kilometer. Namun, ia jarak yang jauh, tetapi sejauh pengalaman dan hikmah yang tersembunyi yang Allah berikan kepada kita. Sebatas hampir 2 minggu perjalanan siang dan malam, namun ia penuh dengan cabaran dan ujian. Sebelum perjalanan hijrah ini bermula, bagaimana kafir Quraisy telah berhimpun di Dar An-Nadwa, Parlimen Quraisy. Mereka telah berbincang bagaimana untuk menghentikan perjuangan Nabi ini. Berkata Abu Al-Aswad di dalam parlimen tersebut, kita buang sahaja negeri kepada Muhammad ini, usir dia daripada negeri kita, aman negeri kita. Tetapi iblis membisikkan, jangan seperti itu. Abu Al-Bakhtari pula memberi cadangan, kita penjarakan saja Muhammad. Namun Abu Jahal memberi cadangan,
kita himpun sahaja pemuda-pemuda daripada pelbagai kabilah dan kita bunuh saja Muhammad. Iblis membisikkan, ini cadangan yang bijak. Bermula daripada situ, episod ujian dan cabaran ditempuhi oleh Nabi dan kekasih ataupun sahabat yang dicintai Saidina Abu Bakar untuk sampai ke Madinah, disambut oleh rakyat Madinah. Tala'al badru alaina, kesyukuran datang Nabi penyelamat mereka. Para hadirin sekalian, untayan sirah ini dibuka pada perbincangan. Namun bagaimana sirah hijrah ini boleh masuk dalam diri kita penghayatannya dan kita rungkaikan dalam mengatur kehidupan kita, terutamanya dalam pandemik COVID-19. Seperti tak cukup untuk mendengar cerita hijrah ini, jangan ke mana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Alhamdulillah, kembali bersiaran Forum Perdana Ehwal Islam dari Komplek Islam Putrajaya. Saya tak puas hati tadi sebab Ustaz Hariri cerita tadi masa tak cukup tentang tapi tak apa Ustaz Hariri tentang bila Ustaz sebut Dar An-Nadwah Ustaz, parlimen di Mekah ketika itu sudah wujud budaya ataupun seperti perbahasan ala parlimen gitu Ustaz. Betul. Namun suasananya saya tak mengetahuilah, tapi keadaan itulah perbincangan musyawarah yang ada. Alhamdulillah, tapi fungsinya adalah untuk memutuskan sesuatu perkara yang penting ya. Baik. Tapi yang part ada iblis punya dialog tu saya tertarik tu Ustaz. Apa iblis kata Ustaz? Oi, saya menghayati tu. Dia kata ini cadangan yang bijak. Cadangan yang bijak. Ya Allah. Jadi itu pengaruh iblis ini juga perlu kita kenal ya. Betul. Sebab dia boleh merosakkan kita punya manhaj Rabbani itu, akan menggagalkannya. Baik, kita kembali perbincangan bersama dengan Ustaz Roslan dan juga Dr. Nur Hafizah ya. Saya tak lepas lah kalau kita bercakap tentang hijrah ini, tentang semangat perpaduan, kerana turning point kejayaan hijrah Rasulullah SAW itu iaitu pasca hijrah itu bagaimana Rasulullah SAW berjaya menyatu padukan kaum Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar dan sebagainya. Dengan sebab perpaduan itulah maka syiar Islam itu, kepimpinan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu menakjubkan tamadun pada ketika itu. Betul. Macam mana Ustaz melihat pentingnya nilai perpaduan konteks negara kita? Okey, Ustaz Zak ya, satu wording yang disebut awal tadi menarik. Perpaduan umat sejagat. Ini satu wording yang mahal harganya. Ada makna yang tersirat sebagai tersurat. Sebab kalimah ini, kalimah melambangkan satu rezeki kepada kita. Hingga orang lama-lama kita pernah sebut, bersatu teguh, bercerai kahwin lagi. Bercerai roboh. Itu luar daripada konteks. Okay. Tak masalah, bercerailah kahwin. Tak masalah Ustaz. Ya. Okey. Jadi bagi saya, tengok kembali kepada apa berlaku zaman Nabi SAW, terbukti bahawa Nabi datang ke Madinah dengan nilai perpaduan. Disatukan di antara orang Islam sama Islam. Ansar, Muhajirin bersatu. Aus, Khazraj bersatu. Nampak? Nabi satu di antara Islam dengan bukan Islam. Ya. Banu Quraizah, Qainuqa dan An-Nadir. Soal mereka derhaka kepada itu cerita lain. Tapi pada awalnya masuk saja, Nabi satukan atas dasar kenegaraan. Semangat kenegaraan. Suatu kata para ulama, Nabi cerdik amat sangat. Nabi bukan setakat bina masjid untuk satukan asal Muhajirin. Bukan setakat Nabi muakhad persaudaraan di antara Islam, tapi Nabi buat Sahifatul Madinah. Supaya masing-masing tahu hak masing-masing dalam menjaga kesopanan negara Madinah atas nama perpaduan. Jadi Ustaz Zak, kalau kita tengok dalam kerangka itu, bagi saya lah, saya melihat inilah merupakan natijah yang paling utama sekali untuk kita bawa dalam dunia kita sekarang. Ya. Sebab perpaduan kita akan berjaya. Dengan perbalahan kita runtuh. Dengan permusuhan kita akan binasa. Dalam apa situasi? Sebab itulah kalau tengok dalam kesedaran beragama sekarang ini, nak bina perpaduan ada 5 syarat utama.
Pertama ialah perpaduan di atas kesedaran. Perpaduan berasas kepada keilmuan. Perpaduan berasas kepada keimanan. Perpaduan berasas kepada keyakinan. Dan perpaduan berasas kepada keteguhan. 5K. Itu sebenarnya pada sunnah Nabi itu. Suatu Nabi SAW bila dibangunkan kekuatan perpaduan, Nabi bangkitkan keseluruhan dalam semua masyarakat. Orang Ansar Muhajirun bersatu, tidak berpecah. Bahkan pada awal semasa itu, orang Yahudi bersama Nabi. Ya. Jadi inilah satu sejarah yang Nabi telah bina. Kemudiannya Madinah terbangun. Cuma sayang kemudiannya orang Yahudi menjadi makhluk perosak kemudian. Itu kemudian. Tapi nak cerita kepada tuan-tuan, ialah satu modal besar kepada kita. Hari ini, tanpa perpaduan, kita akan hancur. Negara kita, tuan-tuan, nak berkesatuan hati, jiwa, dalam apa aspek sekalipun. Kalau ada perbalahan, kita akan hancur. Permusuhan, kita binasa. Tuan-tuan, jom sama-sama kita ambil semangat perpaduan atas dasar yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Model perpaduan yang diasaskan oleh Rasulullah SAW adalah perpaduan secara kolektif, Ustaz. Kolektif. Bukan perpaduan secara berkelompok. Bukan, Ustaz, geng forum perdana, okey, kita geng. Kita bersatu padu. Ustaz, tak forum perdana, kita tak geng. Diam-diam sudah. Diam-diam sudah. Tak ada grup WhatsApp-nya. Kita grup WhatsApp geng forum perdana saja. Ini tak betul. Itu tak betul. Itu tak betul sebab perpaduan yang diasaskan oleh Rasulullah adalah secara kolektif, secara keseluruhan. Maka itulah kejayaan yang bermula dengan asas perpaduan itu. Cuma saya nak tanya Datuk, apa resipi kejayaan perpaduan yang sehingga Rasulullah SAW berjaya menyatukan Aus, Khazraj, Muhajirin dan Ansar, Islam, non-Muslim semua? Apa resepinya, Datuk? Pasti resepinya sangat banyak, Ustaz. Tapi dalam masa yang sangat singkat ini. Apa yang boleh saya simpulkan adalah bagaimana manhaj Rabbani ini mengajar kita untuk menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Di antara hadis yang awal Nabi sebut selepas hijrah adalah hadis tentang sebarkanlah salam, ya, berilah makan, hubungkanlah silaturahim dan bangunlah solat di waktu malam. Ini satu gambaran pada sebarkan salam, ya. Ini gambaran apa dia? Bagaimana rahsia perpaduan yang dibawa oleh Islam, yang ditunjukkan contoh oleh Nabi SAW adalah maknanya menyebarkan vitamin kasih sayang. Ya, kita jangan faham salam sebatas Assalamualaikum. Lepas tu kita umpat dia. Assalamualaikum. Lepas tu kita khianat kat dia. Tapi vitamin kasih sayang yang ada dalam salam yang disebarkan sesama manusia. Ya, jadi kalau kita menjaga dua perkara ini, hubungan dengan Allah, ya, untuk hati kita lebih bersih kerana nilai akhlak sangat penting dalam perpaduan. Dan yang kedua adalah, ya, kita menyebarkan vitamin cinta dan kasih sayang kerana tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai kebaikan pada saudaranya seperti mana dia mencintai kebaikan kepada dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih. Datuk, Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan. Tapi tak lengkap forum kita ini kalau kedua-dua panel tak membuat kesimpulan. Ruang kesimpulan ini saya nak minta kedua panel, apa sepatutnya kita lakukan? Bukan kita bercakap hijrah ini tentang sejarah sahaja, tapi yang lebih penting adalah apa yang kita nak ambil semangat hijrah itu dan kita nak aplikasikan dalam konteks kehidupan kita masa kini dan masa akan datang. Tapi masa tak banyak, Ustaz. Seorang seminit boleh kot, no? Okey. Silakan Ustaz dulu. Yang pertama sekali, sayanglah kita dengan diri kita. Sayang dengan orang lain. Bila ada perasaan sayang cinta, kita nak membina sebuah kehidupan yang baik. Tidak ada kebencian, tak ada permusuhan, tak ada kata mengata, keji mengkeji. Sebab dalam Islam, apa situasi kata mengata, tak boleh. Sibabul muslimi fusuqun. Cercok Islam, fasik. Kalau ada semangat ini, kita akan dapat kemenangan yang Allah akan beri. Tapi kalau tidak sebab itu, kita sedang mencari kehancuran. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Datuk? Perkara yang sangat penting dalam hijrah ni, sahabat-sahabat sekalian, ialah tentang keteguhan tauhid
keyakinan dan keimanan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh yang terlibat dalam peristiwa hijrah. Sebab itu bila kita nak bawa ummah ini menjadi ummah yang berkualiti, maka menjadi salah satu agenda yang paling penting adalah untuk kita sama-sama saling meningkatkan keimanan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Ambillah suratul As itu sebagai satu kata kunci yang sangat besar, ya, yang memandu hijrah kita supaya kita menjadi insan yang lebih baik sama ada secara individu, keluarga, masyarakat dan ummah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupasan yang sangat menarik terhadap perbincangan yang kita lakukan, yang kita sama-sama dengan kedua-dua panelis kita pada malam ini, Ustaz Roslan dan juga Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, dan mudah-mudahan tajuk mulanya di sini kita merealisasikan bagaimana manhaj Rabbani akan menghasilkan ummah yang berkualiti. Baik, sebelum kita berpisah malam ini, kita ingin mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Roslan untuk memimpin bacaan doa selamat dan doa penutup. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, tuan-tuan, puan-puan, di malam penuh keberkatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Mannan, saat ini kami mengangkat tangan merintih ke hadrat-Mu, Ya Allah, memohon pertolongan dan perlindungan, merintih kepadamu keselamatan, keamanan, kebahagiaan dan kemenangan. Kami benar-benar insaf, Ya Allah, betapa pandemik COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu, Ya Allah. Engkau Tuhan kami yang maha berkuasa dalam semua perkara. Engkau berhak menguji kami dan Engkau jualah yang berkuasa memberi pertolongan dan selayaknya memberi perkenan. Oleh itu, Ya Allah, hindarkan kami daripada balak bencana, wabak penyakit, segala kepayahan, kesusahan, dogaan yang zahir dan yang tersembunyi. Maka ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, juga kealpaan dan kecuaian kami. Bantulah kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Lindungilah kami, Ya Allah, keluarga kami, anak pinak kami, jiran tetangga kami dan negara kami, bagi seluruh dunia dari wabak yang menakutkan ini. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, kami benar-benar memohon kepadamu, Ya Allah, dengan sepenuh keikhlasan kami. Agar Engkau, Ya Allah, akan kabulkan dengan tangan dan tihan munajat kami pada saat dan di detik malam yang berkat ini. Ya Allah, sembuhkanlah di kalangan mereka yang dijangkiti COVID-19. Anugerahkan kesembuhan terbaik buat mereka yang sedang dirawat. Ya Allah, kekalkan kesihatan buat mereka yang sihat dan belum diuji dengan wabak COVID-19. Ya Allah, anugerahkanlah segala kekuatan dan kesabaran buat barisan hadapan kami. Amin. Yang sedang berjuang gigih dengan segala daya upaya mereka. Amin. Demi merawat pesakit-pesakit dan kami demi mengawal penyakit daripada merebak. Ya Allah, bantulah mereka supaya hati mereka kekal utuh, jasad mereka kekal sihat, afiat dan motivasi mereka jitu kukuh dan jitu. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami merintih kepadamu. Moga dikembalikan kepada kami nikmat keamanan dan kebahagiaan sebagaimana kami menikmatinya sebelum COVID-19 melanda kami. Justru kami mampu meneruskan kehidupan kami seharian dengan sempurna, bahagia bersama keluarga kami dan masyarakat kami. Kami rindukan surau masjid kami, berkumandang azan dan pengajian ilmunya. Kami rindukan suasana aman bahagia dalam urusan mencari rezeki seharian. Bahkan kami rindu segala yang membawa kepada keamanan dan kesentosaan kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Tuhan kami benar-benar dambakan pintu-pintu kebaikan
keselamatan dan kerahmatan darimu. Ya Allah, Ya Sami', Ya Mujib, kami merintih kepadamu, kami munajat hanya kepadamu, Ya Allah. Perkenankanlah, Ya Allah, angkatlah wabak COVID-19 pada kami. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والسوء والزنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Roslan atas pimpinan doa sebentar tadi. Dengan berakhirnya doa itu, lengkaplah sudah forum perdana ehwal Islam kita khas sempena Ma'al Hijrah 1443 Hijri pada kali ini, dimulakan dengan zikir munajat seketika tadi dan disulami dengan perbincangan sirah dan ibrah yang begitu menarik bersama dengan Datuk Dr. Nur Hafizah dan juga Ustaz Roslan, dan doa yang dipimpin oleh Ustaz Roslan dan juga diaminkan oleh kita semua, mudah-mudahan memberkati majlis kita dan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Ustaz Hariri, ada sesuatu yang terakhir? Sebagai penutup, kita ucap terima kasih kepada penonton kita yang sama ada menonton melalui live streaming maupun Facebook kerana memberi sokongan kepada Forum Perdana Islam. Mudah-mudahan topik malam ini memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.